Could you be the one to call when I lose control? Assalamualaikum, hai korang. Hari ni Cik Ra tak memasak. Jom ikut Cik Ra ke Hadai. Cik Ra nak ke hanya dengan menaiki ETS. Cik Ra dah sampai di KL Central. Stesen ETS adalah di atas tu ya. Di atas tu nanti kita akan naik ke atas tu untuk pergi ke tempat pintu masuk ETS. Cara beli business class, tiket business class berharga RM176 ya. Ada berbagai variasi harga tiket ikut keperluan masing-masing. Dan ini kita beratur nak pergi masuk ke ETS. Di depan sana kita kena scan tiket kita ya. Ada barcode scan, kita akan scan di depan sana. Ada juga ekonomi kelas yang lebih murah ya. Di travel group Cik Ra semua gila-gila kepala, best jalangan diorang. Perjalanan kami daripada KL Central ke Padang Besar mengambil masa lebih kurang 5,5 jam. Dan tiket Cik Ra ialah pada pukul 9.50 pagi. Pramugara di ETS ni sangat baik dan sangat membantu. Ini adalah mangsa-mangsa yang akan kehabisan duit apabila berada di Hatnyai nanti ya. Ini adalah meja di business class yang mana terselit di pemegang kerusi tu ya. Buka saja. Di mana sebelah kiri pula ada paparan skrin. Korang boleh buka, boleh tengoklah ada lagu di paparan skrin tu. Dan juga ada movie ya. Tekan je. Tekan soft button dia tu. Soft touch dia tu. Tapi malangnya movie tu temporary telah ditamatkan. Jadi korang dengar je lah lagu-lagu ataupun buka je lah Netflix yang offline ya. Jangan bimbang kalau bateri handphone kita habis, boleh je charge. Ada soket di depan juga di kiri. Tempat duduk ya. Ini tempat kita boleh sangkut dan plastik diberi juga untuk kita letaklah apa-apa yang kita nak letak. Pasir putih ya. Lepas kalau letak tu buang, jangan tak buang. Ada juga tempat untuk kita letak botol ke apa. Yang atas ni ialah untuk kita sangkut apa-apa, jaket ke apa ke boleh saja. Ini dia satu lagi soket dan sebelah kiri yang Cik Ra sebut tadi. Jadi tak ada masalah. Ini ada bantal headrest yang ada di kelas business class saja ya. Kita boleh adjust bantal ni untuk sesaan kepala kita. Tempat duduk dia sangat selesa. Ada dua, susunan dia adalah 2-1 ya di business class. Di mana di ekonomi 2-2. Untuk letak bagasi yang kecil-kecil kita boleh letak atas. Di atas tu ya, bagasi yang lebih besar ada di ruangan di belakang untuk meletak bagasi yang lebih besar ya. Itu adalah laluan route yang kita akan lalu sehingga Padang Besar, okey? Masa yang ditunggu telah tiba, masa untuk makan. Kita akan diberikan 2 kali makanan iaitu kita naik train ni untuk makan pagi sebab Cik Ra naik pukul 9.50 akan diberi makanan pagi yang dia akan tanya kita nak T ke TO ke, ikut pandailah dia akan sediakan untuk kita. Dia perbezaan di business class ya. Manakala di ekonomi kita boleh je beli di Gerabak C, di situ ada kafe dan kita boleh beli di sana. Makanannya pun berharga berpatutan lah ya. Siapa yang lebih suka privacy tidak digalakkan duduk berdekatan dengan Gerabak C ya. Hidangan pertama di atas ETS ni adalah kuih, makanan ringan, ITO dan juga sedikit kuih ya. Kuih muffin dan juga puff. Dalam bekas plastik ini ada gula dan juga krema yang telah disiapkan ikut suka atas berapa banyak gula kau nak letak. Kalau tak cukup kau boleh minta lagi dengan diorang. Dengan pramugara tu. Kemudian ada pastry iaitu muffin dia sedap, okey, bolehlah untuk makan pagi kan. Muffin dan juga ada puff coklat untuk mengalas perut di pagi ini. Jom ikut Cik Ra jalan. Di sepanjang ETS ni ada toilet, memang ada banyak toilet, jangan bimbang. Di setiap gerabak tu boleh dikatakan ada toilet ya. Ni antara gerabak A dan gerabak B ada satu toilet. Train ni akan sampai di Padang Besar pukul 3.23 petang ya. Jom kita masuk ke gerabak B.
Tengok tak ekonomi kelas, dia punya kedudukan susunan seat dia ialah 2-2 ya. Sedikit sempit tapi taklah sempit sangat. Di tengah ni kita boleh ambil seat yang boleh menghadap, boleh borak-borak, sembang-sembang. Kemudian boleh ke depan lagi. Kita boleh kita masuk ke itu tempat untuk kita letak bagasi-bagasi ya. Jom kita jalan lagi ke gerabak C. Gerabak C. Gerabak ni happening ya. Memang sibuk sebab depan tu ada kafe. Ni budak-budak, kalau kita ada budak-budak anak-anak, eloklah duduk kat sini supaya senang kita nak berulang ke kafe tu ya. Kepada orang yang suka privacy memang tak sukalah gerabak ni. Sebab dia berdekatan dengan kafe, dengan baunya semerbak makanan tu mengganggu iman. Kita dah sampai dekat kafe. Di kafe ini dihidangkan dengan makanan, air, ada sandwich, makanan yang dah siap dibungkus ini. Kalau kita nak, kita beli dan dia akan panaskan dalam microwave ya. Di gerabak C ni ada tandas yang lebih besar, itu tandas OKU ni, tapi dibenarkan untuk orang-orang macam kita pun pakai boleh, tak ada masalah. Di tandas ni dah lebih besar. Kau nak masuk, kau tekan butang tepi dia dulu ya. Tekan butang dan kau masuk dan kunci. Jangan tak kunci. Di tepi ni pula ada terletak surau. Surau ini korang boleh jamak lah solat korang di sini ya. Suraunya kecil, tapi kalau orang perempuan tu muatlah untuk 2 orang semayang tapi kau berhati-hati lah semayang di dalam train ni. Kadang-kadang dia berhenti mengejut tu, tersasar juga korang. Di dalam ni tempat wuduk pun dah disediakan. Korang cuma perlu kunci pintu tu dan boleh berwuduk, cabut tudung pun tak ada masalah. Kunci pintu tau. Kalau tidak orang terkejah masuk, baru korang semua kelang kabut. Susun atur di gerabak D ni adalah sama dengan gerabak C dan juga B ya. Hanya gerabak A adalah untuk business class. 2-1. Di gerabak lain semua 2-2 Tapi selesa je, tak ada masalah. Ini tempat untuk letak bag ya, disusun di belakang. Ni gerabak D. Jom kita ke depan lagi. Kita tengok sehingga gerabak ke berapa. Okey, sekarang kita nak masuk ke gerabak E pula ya. Excuse me, nak lalu ni, nak tumpang lalu. Excuse me. Okey kau, dia bagilah lalu sikit pun, tak apalah. Janji dia bagi lalu ya. Susun atur dia sama 2-2 seperti Cik Rah kata. Di tengah tu dia ada yang menghadap macam ni, untuk korang sembang-sembang. Sama aja dengan B, C, D ya. Okey, jalan lagi ke depan sehingga kita nak pergi sehingga ke hujung gerabak. Okey? E. Okey, E. Cara nampak dah. Okey, seterusnya. Tandas ada boleh dikatakan setiap gerabak tu ada tandas tak ada masalah langsung. Ini gerabak yang hujung sekali iaitu gerabak F. Tunggu, pakcik tengah membagi-bagi harta pusaka. Apabila dah selesai, nanti pakcik akan beri kita lalu ya. Okey, kita ke depan pakcik. Excuse me pakcik, nak lalu sekejap aja, okey? Nak lalu sekejap je. Pakcik letak je barang dulu, nanti pakcik duduk bagi kau lalu ya. Okey. Susun atur dia sama 2-2. Lepas tu tengah tu ada yang menghadap, ada meja menghadap. Begitu juga yang lainnya sama juga Yang lainnya sama. Ada tempat letak bag semua. Okey, F F, gerabak F. Dah ini hujung, dah tak ada. Kau jangan pergi terjun keluar pula ya. Di kelas ekonomi, meja untuk makan terletak di depan. Kita buka je atas tu, meja tu akan terkeluar. Di tepi tiada tempat selit-selit meja ataupun skrin ke apa ya. Itu aja beza dia. Wah, dah tiba untuk makan tengah hari ya korang. Diorang dah mula nak menyajikan makanan tengah hari. Untuk makan tengah hari, diberikan kita air kota, air oren dan juga KitKat coklat untuk pemanis mulut. Dan juga nasi minyak yang telah dipanaskan. Tinggal kita buka aja makan panas-panas. Juga kacang untuk kudat-kudapan. Selepas kita makan nanti mesti nak kudat-kudapan ya.
Diberi juga air mineral 1 botol. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kepala bulat train yang kita naik tadi. Alhamdulillah, kita dah sampai ke stesen Padang Besar pukul 3.23 petang. Sekarang kita nak masuk ke dalam. Kita nak pergi cari SIM card Mr. Chai. Ya. Mr. Chai. Ya. Singkat murah gila ni, nampak tak? RM10. 7 hari. 7 hari? Ya, datang unlimited. Datang unlimited. Buy 4 free 1. Buy for free one. Ya. Thank you Mr. Chai. Di situ tempat gerai Mr. Chai Jangan lupa terus je pergi beli tiket kereta api Hanyai. Kereta api klasik Hanyai ada di belakang sana Di belakang sana untuk beli tiket kereta api Hanyai. Dan sementara tu kita akan tunggu di sini untuk CHOP immigration Thailand Jangan lupa scan barcode, scan me tu untuk sebelum kita memasuki Thailand untuk mengisi semua detail kita, passport number, nama, dan juga kad screenshot vaksin kita. Ini adalah tempat untuk kita turun ke immigration Thailand. Ini yang dikatakan Cik Ra tadi, scan. Jangan lupa white card juga, isi white card cepat-cepat. Okey, kita dah ready nak naik train klasik Hanyai daripada Padang Besar straight ke Hanyai. Train klasik ni tak ada airconnya, ada kipas sahaja. Tapi bolehlah kita nak tukar-tukar angin, nak merasa nak menikmati keindahan alam semula jadi dengan tengok kiri kanan, pemandangan yang cantik-cantik sambil merasa angin yang sepoi-sepoi bahasa Bye-bye Padang Besar, bye-bye Malaysia. Kita nak pergi route to Hanyai. Get ready tiket korang. Train attendant dah datang tu. Dia nak check tiket korang. Jangan hilang. Nanti tak pasal korang kena halau daripada kereta api ni Food hunting begins. Di Hanyai ni apa lagi? Kita nak cari makanan yang best-best lah. Cuba korang fokus tengok wayar elektrik diorang ni berselirat boleh simpul Hotel yang kami duduk, Red Planet Hotel di tengah-tengah bandar Hanyai ni. Daripada satu tempat ke satu tempat kita boleh naik tuk-tuk ataupun naik Grab Kita dah sampai di Klong Hei Seafood. Klong Hei Seafood ni syurga makanan, syurga seafood, di mana kita boleh makan sebanyak mana seafood yang kita nak dengan harga 299 baht bersamaan dengan RM37. Di sini kita akan dapat varieties of seafood yang kita boleh makan sampai kita muntah, sampai kita menyembam, sampai kita terlentang situ dengan berharga RM37. Makan sampai kenyang. Di sini ada sotong, ikan, kerang, siput, kerang-kerangan, kepah, ikut escargot, siput, lendir tu aku memang tak makan, aku geli. Yang lain semua tu aku bolehlah masuk dalam mulut kan. Ada tiram dan juga ikan-ikan semua. Ambil sebanyak mana yang kau nak, kau bakar je, kau makan. Dengan harga yang dah disebut tadi itulah. Udang dia, seriously, udang dia sangat fresh. Kau rebus pun dah sedap, tahu tak? Dah masuk, kau bakar pun sedap. Ini bahagian section telur, bahagian sayur-sayuran, semualah. Bahagian tahu, ada meat, ada daging, ada ayam, ada apa semua. Silakan makan sahaja. Ada bahagian buah-buah dan juga bahagian sambal-sambal sos-sos. Ada colek-colek buah dan juga makanan manis pun ada di sebelah sana Ini adalah tempat sos-sos dia.
banyak. Ya Allah, tak tercakap, tak terkata ya. Di sebelah sana ada somtam, ada nasi dan juga ada benda-benda bahan yang telah digoreng seperti ada kerabu. Ada masakan-masakan Thailand yang di sini lah. Siapa yang malas nak merebus atau menggril kan, boleh ambil daripada situ. Okey, ni bahagian yang ada somtam. Korang tengok. Somtamnya, ya Allah, memang sugar seafood korang. Memang sugar seafood. Tengok, udang dia sangat fresh. Ni adalah daging-daging yang Cik beritahu tu. Memang fresh korang boleh makan, boleh apa. Ini adalah jeruk-jeruk dia dan buah-buahan semua ada. Memang Klong Keng Seafood ni korang wajib pergi. Feel the passion, feel the feeling. Memang tak ada di tempat lain Di Malaysia memang tak dapatlah harga macam ni. Mahal gila lah kan. Memang kita duduk sini, memang tak berhenti kita makan gila. Ikan yang besar tu apa, miang pla, benda apa tahu. Cik Ra pun tak ingat nama. Tengok yang muka-muka yang tersidai dah, tak larat dah lepas makan. Beginilah dia orang. Tempat yang berikutnya yang wajib pergi apabila berada di Hat Chai. Kalau Thailand panggil Hat Chai. Hat Nyai Berada di Hat Nyai ni ialah Cabura Dim Sum. Cabura Dim Sum ni kita selalunya untuk breakfast Kita makan untuk makan pagi. Dan dia cara dia charge kita ialah dengan, kalau bekas yang besar tu dia charge harga 20 baht, kalau bekas yang kecil 15 baht. Jadi kita makanlah sebanyak mana kita makan, nanti dia akan kira kita punya bekas makanan sahaja ya. Korang tengok pelbagai-bagai dimsum yang ada, pilih aja, letak dalam tray. Korang semua akan diberi tray macam ni dan akan diberi nombor Korang masuk semua apa benda makanan dimsum yang korang nak, letak atas tray tu, nanti bagi kat diorang. Diorang akan panaskan, akan steamkan dimsum korang mengikut nombor tu. Ada kalau nombor 10, korang akan duduk kat tempat meja 10. Nanti diorang akan hantar makanan ke korang semua Pelbagai-bagai jenis dimsum yang ada. Dimsum ada tom yum, ada juga telur, ada dimsum macam ketupat ayam ada dalam tu, dan pelbagai-bagai jenis. Memang kenyang korang. Macam mana nak makan dimsum ni? Dia bagi kita sos, 3 sos. Letak sos tu ketiga-tiga. Yang pertama tu sos kicap manis. Yang ni sos masam manis kot. Tapi korang jangan letak banyak sangat. Cik Ra terletak lebih dan dia rasa sedikit masam lah. Dan ini adalah sos pedas, sos cili dia. Korang pun letak sebelah dia. Letak ketiga-tiga sos tu. Kemudian korang campur-campurkan. Korang campur-campur rata kan. Kemudian apa lagi? Sepitlah dimsum tu. Mana-mana dimsum yang korang nak. Cicah dengan kuah tu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Puak masuk dalam mulut. Sedap, nikmat. Tiada nikmat yang nak didustakan yang Allah beri. Kopi di Cafe Amazon ni memang best. Ice cream, coconut ice cream you all. Kena cuba coconut ice cream. Ini pula roti canai pisang Kohado. Songkhla Central Mosque ataupun dipanggil juga dengan nama Taj Mahal Thailand. Merupakan masjid utama di Songkhla ini, di Hat Nyai ini. Tarikan utama di Pantai Samila ini adalah Patung Duyung. Patung Duyung ni telah dibom 2-3 kali. Bila dibom, direkonstruk balik. Dibom dan dikonstruk balik.
Kerana dia adalah main attraction untuk Pantai Samila di Hat Nyai ni ya. Ini adalah biji lotus, biji teratai yang diorang makan tu macam kuaci diorang duduk kunyah-kunyah tu kan. Di tepi-tepi persekitaran Pantai Samila ni banyak dijual makanan-makanan. Ada yang non-Muslim, ada juga yang Muslim. Jadi baik-baik korang kena tengok betul-betul lah, kena tengok, kena cari elok. Di sebelah sini pula ada souvenir-souvenir yang dijual. Ini dah patung duyung tu yang dikatakan. Ada juga coconut ice cream korang, jangan lupa coconut ice cream. Tarikan lain ialah Chang Puak Camp. Di sini ada pertunjukan gajah. Kita boleh beri makan gajah dan juga ada pertunjukan krokodil dan juga pertunjukan gajah lah Kebanyakan pertunjukan gajah. Dan kalau kita nak naik gajah ni pun kita kena bayar lah. Tapi Cik rasa kesian tengok gajah-gajah ni kena naik, kena entertain macam gitu kan. Tapi atas masing-masing lah boleh habiskan masa di sini dengan mengenali gajah-gajah di sini yang bersera. Kita dah sampai di tempat cable car. Kita nak menyeberang sebelah sana, sebelah bukit sana dengan cable car. Di sini ada tempat Buddha, patung Buddha yang tinggi itu dikatakan dipercayai oleh penganut Buddha yang patung itu dapat menjaga kawasan Thailand ni. Begitulah kata dia orang. Okey Kang, kita siap sedia untuk menaiki cable car. Tiket untuk menaiki cable car ialah 200 baht 200 baht dalam RM20 lah. Lebih kurang dalam RM20. Untuk saya saja untuk antara tempat yang untuk dilawati di Hat Chai ni Jom kita naik cable car. Sebelah bukit adalah tempat penganut Buddha bersembahyang. Ada banyak patung-patung gajah di sini untuk diorang memohon hajat untuk diorang lah penganut Buddha. Salah satu lagi tempat yang paling menarik di Hat Nyai ialah Lee Garden Night Market. Di sini ada jual pelbagai jenis jualan yang rare, yang biasa, yang pelik-pelik. Cuma jualan di sini, penjual-penjual di sini adalah bercampur Muslim dan non-Muslim. Jadi kalau nak beli makanan, kau kena cari, kena pilih elok-elok, pilih yang kau confident dia orang Islam, yang pakai tudung. Yang tak pakai tudung tu kau tahu lah dia orang mungkin kan. Pandai-pandai lah kau orang buat judgement berhati-hati. Di sini pelbagai jenis makanan, jualan barang-barang yang dijual, beg apa semua makanan, especially makanan yang paling banyak sekali, beg, baju, semua ada di sini Ini adalah salah satu daripada minyak angin yang viral. Kalau orang pergi Hat Nyai mesti beli ni. Ini adalah pasar pagi, tempat yang sama dengan night market semalam. Di tempat ini akan ada dijual berbagai-bagai jenis makanan, termasuk halal dengan non-halal pun ada. So korang nak beli berhati-hati, pilih elok-elok, jangan tersalah pilih. Itu kau nampak tu itu adalah daun pandan yang dibuat bunga-bunga kreatif. Betul Cik nak ni. Dengan juga tu adalah sirih dengan gambir dia orang jual kat tepi ni. Dan berbagai-bagai lagi dia jual di sini. Ikan, ayam semua ada. Yang ikan rare tak penting pun ada. Buah-buahan dia pula besar-besar dan fresh. Jom korang kita pergi Klong He Floating Market. Ni adalah pasar terapung
yang the one and only dekat Selatan Thai ni ya. Dia dibuka dari Jumaat hingga hari Ahad, daripada pukul 1 hingga pukul 9 malam. Hari lain tu dia tak ada ya. Jadi kalau korang nak plan trip pada Jumaat, Sabtu, Ahad ni, 3 hari ni ya. Memang banyak makanan kat sini korang. Berbagai-bagai jenis makanan. Korang cuma pilih dan beli sahaja, tahu tak? Macam mana kita nak beli ni kan? Korang jangan bimbang. Tengok tak papan tanda kat belakang tu. Kau tengok harga dia berapa. Lepas tu kau pilih lah. Dia ada beritahu jenis-jenis masakan yang diorang buat tu. Yang Makcik Sauk dah goreng ni ialah telur dadah dengan clam dengan seafood. Dia campur sekali, dia goreng kan. Sedap kau. Keunikan floating market ni ialah dia orang memang berniaga di atas air ya. Memang dia berniaga atas air, bukan tipu lah, bukan propa saja ya. Dengan serendah 50 baht lebih kurang dalam RM7 gitu, dan juga 100 baht lebih kurang RM10, kita dah dapat berbagai jenis makanan di sini tau. Cuma korang kena pandai, kena bijak, jangan sampai membazir. Membazir tu amalan syaitan. Itu sup, ramai juga yang beli. Ni Makcik Jenab punya sotong celup tepung ni dah habis. Duduk relax je, bala-bala mesej customer dia je sekarang. Semenjak PKP ni, Khlong Hai Market ni baru aja buka. Kalau tak salah Cik Ra, baru lebih kurang dalam 5 hari lepas floating market ni start beroperasi. Jadi ramai orang termasuk daripada Thailand sendiri, daripada utara, selatan Thailand pun datang untuk menikmati juadah di floating market ni ya. Yang berniaga di floating market ni adalah Muslim dan juga non-Muslim ya. Tapi kebanyakan yang di atas bot ni, yang berniaga di atas bot adalah Muslim belaka sebab diorang semua bertudung. Jadi yang di bawah ni insya-Allah alhamdulillah, korang jangan ragu-ragu lah ya. Yang non-Muslim selalunya yang terletak di atas nanti, diorang yang berniaga di atas ya. Adik-adik ni alah malulah pula. Adik-adik ni hari ni mak dia tak masak, jadi mak dia bagi duit, belilah juadah korang kat Khlong Hai Market. Makcik Zainal pun datang niaga hari ni. Nongkap sungkar. Ni adalah telur puyuh bakar. Telur puyuh bakar rasanya. Dan dia letak telur puyuh tu dibakar dan letak macam serbuk aji shio ke apa tak, macam mana. Ni kami nak cuba rasa macam mana ya. Ni cara kita membeli belah dengan dia. Dia ulu pakai benda penyangkut tu je. Jemput makan korang. Jom kita try. Pelbagai pilihan air dalam bekas pasu tu dan juga bekas buluh. Jom kita tengok apa lagi makanan-makanan yang diorang tawarkan untuk kita ya. Ada pelbagai, ada goreng-gorengan, macam-macam jenis goreng ada. Ada Maggi, kerabu situ, dan juga sini ialah bubur air ya. Seafood bubur seafood. Sedapnya Maggi kerabu ni. Jom kita try sekali. Okey. Ada banyak dia cakap kat sini ya. Makcik Janab cakap Maggi kerabu ni dia boleh buat dengan 2 jenis Maggi kat situ. Maggi yang warna merah dengan warna kuning. Tapi kita orang nak try Maggi yang warna merah ni. Sekarang ni cara nak cuba, nak tengok diorang macam mana cara diorang buat. Ya. Tengok daripada cara Makcik Jenab ni, Maggi tu direbus dulu macam biasa, direbuskan dulu, kemudian diletak semua sos dia tu, dipancur-pancur. Bukan sama basic dia dengan apa yang kita buat kat sini. Dan fish bar, fish pora, fish cake, fish apa tu semua. Dan juga ada sotong juga. Di situ Makcik Jenab akan celurkan juga sikit bersama dengan mi, dengan Maggi yang telah direbus tadi tu. Kemudian dia bancur je korang. Dia letak terus, dia bancur je. Sama je macam
kita buat kat sini ya. Tapi rasa dia sedikit masam lah. Sedikit masam, mungkin Makcik Zainab terlebih letak asam tu ke tak tahulah. Tapi dan pedas. Pedas berdesit. Okay. Dia gaul-gaul je. Kerabu Maggi dia gaul-gaul je semuanya nanti. Okay, dah ready. Letak dalam pinggan. Bayar 100 baht sahaja ya. Hanya 100 baht sahaja. Cik Ra dan kawan Cik Ra, kita orang hanya beli sikit-sikit dan kita orang share makan supaya tak membazir ya. Kap sungkap. Jom makan. Kita dah nak sampai ke penghujung bot. Ni makcik ni dia jual kengsom. Kalau siapa nak rasa kengsom yang boleh try lah. Dah sampai ke bahagian penghujung bot. Ini adalah antara makanan yang ditawarkan untuk kita ya. Di bahagian atas tu adalah tempat untuk kita bersolat. Kalau siapa yang nak bersolat, boleh bersolat di atas tu ya. Ini adalah antara pot-pot yang boleh korang duduk. Lepas beli-beli makanan, korang kumpul, duduk makan kat sini ya. Di atas bahagian Klong Hei market ni ada dijualkan dengan pelbagai-bagai jenis juadah dan juga pelbagai-bagai jenis pakaian, baju. Ni antara tempat-tempat yang boleh kita duduk lagi ya. Tapi sekarang ni apa yang Cik Ra tengok, ada anjing liar yang mungkin semenjak PKP kawasan ni tak terjaga, jadi banyak anjing liar yang datang sini ya. Jadi kurang selesa sikit lah. Harap kerajaan Thailand ni boleh buat sesuatu lah tentang anjing liar yang banyak ni. Itu adalah tempat yang menjual beg dan berbagai lah baju dengan harga yang berpatutan. Korang boleh tawar setawar-tawarnya, serendah-rendahnya korang boleh tawar. Tapi syarat korang ambil lah, jangan tawar-tawar sakan, lepas tu korang tinggal aja kan. Tak baik. Di sini Muslim dan non-Muslim bersama-sama menjana ekonomi Thailand ya. Dia orang berniaga bersama-sama. Cuma kalau bahagian section makanan tu korang berhati-hati, tengoklah sedikit. Kalau yang pakai tudung tu confirm lah, insya-Allah dia Muslim, so belilah makanan daripada mereka. Yang non-Muslim tu ialah kita bimbang takut tak halal saja ya. Ni dia tempat-tempat yang jual banyak baju-baju. Inilah dia lebih kurang apa yang ada di Klong Hei Floating Market. Harap dapat membantu korang untuk membuat pilihan ya. Okey.